Okey, Assalamualaikum and hi. Kita sambung untuk graf. Okey, dalam contoh muka surat 107 buku nilam tu ada contoh untuk sin. Sekarang saya nak tunjuk graf untuk cos. Alright. Jadi kita tengok dulu untuk soalan graf, kita tengok dulu julat dia. Dia nak julat sudut kita ni mesti berada di antara 0 darjah sehingga pi ataupun 180 darjah. Kalau ikut pada contoh yang lain, kadang-kadang dia ada sampai 2 pi, iaitu 360 darjah. Hati-hati dekat situ Right, yang pertamanya bila kita nak buat graf, okay, yang pertama kita kena tahu dulu yang mana A, yang mana B, yang mana C. Okay, ini cos ni, cos 2F ni saya panggil dia sebagai satu sebutan trigo. Okay, jadi yang selepas cos ni, selepas perkataan cos ni, nombor 2 ni kita panggil dia sebagai huruf B, iaitu pusingan cycle. Sebelum cos, kita ada nombor. Tak boleh kita kata kosong kat sini. Kat sini kita tak boleh kata nilai kosong. Ini adalah nilainya 1, iaitu A. A ini apa? A ini adalah amplitude. Kat mana kita nak letak amplitude ni? Amplitude ni berada pada aksi Y. Sini amplitude. Kalau kat sini nilainya 1 amplitude dia, maka dia akan jadi 1 dan negatif 1. Mesti ada dua-dua ni. Kalau kat sini negatif 1, maka dekat sini dia akan ada 1 dan negatif 1 juga. Okey, so seterusnya kita beralih kepada nak bina graf dia. Untuk membina graf bagi cos, sin dengan tangent, kita ada formula Ini formula ni kalau awak selesa nak gunakan ikut cara saya, boleh guna ikut cara saya. 2 pi per 4b. Ini bila awak guna formula ni, maksudnya graf awak nanti takkan salah. Okay, kalau awak tak cuai, dia takkan salah. Sebab dia akan dapat nombor betul-betul ikut amplitude. Kalau tak ada translasi. Kalau dia ada translasi, contoh translasi contoh, tambah 1 dekat sini. Okay, maksudnya kalau amplitude kita 1, ada tambah 1 translasi, amplitude kita akan jadi 2. Jadi kalau guna formula ni, kita punya paksi Y kita akan plot pada nilai 2. Dan juga negatif 1 kita akan jadi kosong lah sebab tambah 1 kan. Jadi nilai kita kat sini semua nilai yang dah boleh awak plot daripada sini selepas ditranslasikan. Tapi sekarang kita tak ada translasi, maka kita punya nilai Y kita nanti akan ada 1, negatif 1 dengan kosong sahaja. Ini gunanya formula ni. Tapi kalau awak ada cara lain yang lebih ringkas, awak boleh guna. Sebab kebanyakannya macam student ni bukan dia tak boleh buat graf, cuma dia tak pandai nak mengagak paksi X. Baik, apa itu 1? Sekiranya ada nilai translasi tambah 1, tolak 1, kat depan ni ada negatif 2, ini adalah huruf C. C ini adalah translasi. Sekiranya ada. Okey, tapi kalau ikut soalan kita pada hari ini, C ni tak ada. Okey, C ni tak ada. Translasi ni tak ada. Okey. Jadi sekarang kita selesaikan, kita nak buat satu jadual sebelum kita boleh applykan untuk kita bina kita punya graf. Okey, yang pertama 2 pi per 4b, yang mana 2 pi per 4b ni sama dengan 360 darjah per dengan 4b kita adalah 2 darab dengan 2. So kita akan dapat dekat sini 45 darjah. Apa guna 45 darjah itu? 45 darjah itu gunanya adalah untuk menentukan berapakah jarak. Okey, untuk menentukan berapakah jarak gap antara darjah ke darjah. Contoh, setiap jadual ataupun membina graf kita mesti start dari 0 darjah. So depan mesti start dari 0. So 0 tambah 45 kita dapat 45. 45 tambah 45 90. Seterusnya 90 tambah 45 135. Tambah 45 lagi kita dapat 180. Tambah lagi 180 tambah 45 225. Tambah lagi 45 kita akan dapat 270. Tambah lagi 45 saya sambung bawah lah. Nanti takut awak tak nampak kat sana. Okey, tambah lagi 45. Tambah lagi 270 tambah 45 315.
dan akhir sekali 360 darjah. Sampai 360 darjah. Tapi kena ingat, kita punya sudut kita ataupun kita punya julat sampai 180 darjah sahaja. Inilah yang paling student banyak buat silap. Sampai 180 kita padam semua ni, buat sampai 180 sahaja. Okey, cukup. Lepas tu kita bina. Right, macam mana kita nak isi Y di bawah ini? Kita nak isi Y di bawah ini macam biasa. Persamaan kita Y sama dengan cos 2X. X kita yang pertama adalah kosong. Tolong tekan kosong. Jangan pandang enteng. Nilai kosong bagi trigo cos. Nilai dia adalah 2 darab kosong kosong cos kosong, nilainya 1. Maka letak sini 1. Okey. Yang kedua pun sama. Y sama dengan cos 2 darab dengan 45 darjah. Cos 2 darab 45, 90. Cos 90 nilai dia adalah kosong. So letak sini kosong. Okay, it same goes to Y sama dengan cos 2 darab dengan 90 darjah. 90 darjah darab 2, 180. Cos 180 nilainya sama dengan negatif 1. Okay, so kita patah balik. Kita dah nampak pattern dia. 135 kalau kita kirakan 135 darab dengan 2. Cos answer kita dapat kosong. Maka sini akan jadi 1. 180. Okay. So right. Habis ni kita dah fulfill yang dia punya table. Kita boleh buat dia punya paksi dia. Ini hitam pula. Warna merah saya letak. Okay. Ini paksi X. Sini paksi Y. Amplitude dia 1 dekat depan. Kalau 2 jadi 2 negatif 2 lah. Kalau negatif 1 jadi 1 negatif 1 juga. Negatif 2 negatif 2 negatif 2. Sama, dia mesti ada positif and negatif. Okey. So cantikkan sikit. Sini negatif 1. Naikkan atas sikit supaya awak terang. Sini adalah 1. Okey. Jadi sekarang kita tulis pula kita punya range kita kat sini. Kita punya paksi X. Start daripada kosong sudah. Kita ambil sini 45 darjah. Kita ambil sini 90 darjah. 135 darjah dan juga 180 darjah. Okey, awak kena ingat 180 ni adalah pi. Buat je macam ni. Asal kita ni dah jadi kita punya kelebihan lah. Kita ada darjah, kita ada dalam radian. 90 adalah pi per 2. Okey, kita boleh buat plotting. So kita buat plotting, kita start dengan kosong, 1 di sini. Tolong plotting mesti X ataupun tambah. 45 kosong. 90 negatif 1 here. 135 kosong. 181. Kena ingat, beza antara cos dengan sin punya graf. Sin tak ada anting-anting, tak ada lengkup dekat hujung dia. Tapi cos mesti ada. Tengok saya buat. So saya lengkupkan dia. Nampak saya lengkup di situ? Saya naik, saya habis pun saya berlengkup. Okey. So cos 2x sama dengan 180 darjah. Ini 2x ini, 2 kali pusingan ini biasanya sampai 360 darjah. Tapi sebab dia setakat 180 darjah, kita hanya dapat 1 pusingan sahaja. Okey. So ini kita punya graf. Dah selesai graf kita. Okey, dah tak ada masalah. Soalan seterusnya dia kata apa? Soalan seterusnya dia kata dengan menggunakan paksi yang sama, lukiskan satu garis lurus yang sesuai untuk mencari bilangan penyelesaian bagi persamaan 2 cos 2x sama dengan, okey saya tulis kat sini lah. Okey, ini persamaan dia. 2 cos 2x sama dengan 1 tolak x per pi. 2 cos 2x sama dengan 1 tolak x per pi. Baik. Kalau dia suruh awak bina satu garis lurus atau garis graf, tak ada masalah sebab dia bagi awak persamaan. Kerja awak adalah untuk mengasingkan persamaan untuk graf di sebelah kiri, persamaan untuk garis lurus di sebelah kanan, ataupun right hand side untuk persamaan graf,
left hand side untuk persamaan garis lurus. Tak ada masalah dua-dua tu. Okey, sekarang macam mana kita nak ubah? Okey, awak tengok. Dia kata menggunakan paksi yang sama. Means that garis lurus kita mesti berada di atas paksi ini juga. Jadi awak tengok. Dekat graf ini adalah persamaannya Y sama dengan cos 2X. Maka kita kena letak left hand side atau right hand side tu mesti ada cos 2X sahaja. Seperti mana dalam dia punya persamaan graf. Jadi saya nampak kat sini ada cos 2X tapi ada 2 dekat depan. So 2 di depan ni kita tak nak. Kita nak cos 2X sahaja sebab dia sama macam ni. Ni cos 2X yang ini. Jadi 2 ni saya pindah ke belakang. Cos 2X sama dengan 1 tolak X per pi 1/2 X per pi per 2. Okey, dah sama macam ni. Ini kita permudahkan. Kita akan dapat 1/2 tolak dengan ini bahagi 2/1. So kita akan dapat X per pi darab dengan 1/2. So kita akan dapat 1/2 tolak X per 2 pi. Sini cos 2X dah sama dah macam ni. Cos 2X sama dengan Y. Akhir sekali awak letaklah Y sama dengan 1/2 tolak X per 2 pi. Okey, ini penting. Mesti awak buat. Kalau tidak awak tak ada markah. Sini dia bagi awak 1 markah. Okey, kita bina pula tabel jadual untuk garis lurus. Okey, kita buat. Ingat garis lurus sekurang-kurangnya dia memerlukan 2 titik. Okey, untuk garis lurus saya nasihatkan awak tak payah guna nombor yang pelik-pelik. Okey, nombor yang pelik-pelik macam contohnya nak 2 ke nak guna 3 tak payah. Kita gunakan kosong yang pertama. 1/2, okey, X ni kita gantikan kosong. Y sama dengan 1/2 tolak 0/2 pi. Jadi awak akan dapat 1/2 Y dia. So sini adalah 1/2. Okey, yang kedua kita nampak 2 pi dekat sini. Saya gantikan 2 pi sahaja, senang. Okay, bila 2 pi per 2 pi nilainya 1. So 1/2 tolak 1 kita akan dapat negatif 1/2. Okey, kita plot negatif 1/2 dengan negatif 1/2. Sebab tu saya nak awak gap daripada kosong pergi 1 tu biar cantik. Sama juga kosong dengan negatif 1 tu biar sama dengan 1 yang atas. Yang positif dengan negatif jaraknya biar sama. So 1/2 anggarannya di sini. Negatif 1/2 anggarannya di sini. Jadi kita plot lah di situ. First saya ambil kosong 1/2 saya plot di sini. Second saya ambil 2 pi iaitu 2 pi 1/2. Okey, jadi kita sampai pi sahaja. Kalau kita sampai pi sahaja, kita gantikan sini pi. Okey. Kita gantikan dekat situ pi, kita buat penggantian. Y sama dengan 1/2 tolak pi per 2 pi. Pi dengan pi boleh potong, tinggal 1/2 tolak 1/2 dapat kosong. Jadi sini kita letak kosong lah. Senang. Tak payah banyak-banyak fikir. Okey, kalau kosong dah ada, kita letaklah dekat sini plotting. Pi dengan kosong. Okey, kita gariskan. Ambil pembaris sebab dia garis lurus. Saya tak pakai pembaris. Daripada sini awak sambungkan titik ni. Okey, dah sambung. Right, soalan dia seterusnya dia kata carikan bilangan penyelesaian bagi graf ini dan juga garis lurus. Bilangan penyelesaian maksudnya pertembungan antara garis lurus dan juga graf. Nampak? Kita bulatkan. Pertembungan. Jadi, pertembungan ini adalah, awak tulis dekat sini, nombor penyelesaian atau bilangan penyelesaian sama dengan 1, 2. Habis. Okay, sekurang-kurangnya di sini awak akan dapat dalam 6 markah macam tu 5 ke 6 markah. Jadi, ini adalah bentuk kos. Kena ingat, kos mesti ada dia punya lentikan hujung ke hujung ni. Kalau tak ada lentikan, kita tak consider dia sebagai kos dan awak akan hilang 1 markah kalau awak tak menunjukkan dia adalah bentuk kos. Kalau sin dia tak ada lentik-lentik ni, dia terus saja.
Okay, kalau awak guna formula 2π/4b yang awal tadi saya tunjuk, insya-Allah awak punya graf tu akan jadi betul. Kalau awak tekan kalkulator awak dapat titik perpuluhan, maksudnya awak tekan kalkulator salah. Sebab guna formula 2π/4b sebelum ni, kalkulator awak mesti akan dapat nilai nombor bulat. Okay, right, kita jumpa lagi. Kita jumpa lagi. Untuk seterusnya saya akan tunjuk pula graf untuk tangent. Okay, sin dah ada contoh, cos saya dah tunjuk, nanti saya akan tunjuk yang untuk tangent punya. So kita jumpa lagi. Assalamualaikum and bye.